Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azwat, bertemu kembali. Untuk video kali ini kita berehat sekejap daripada siri belajar asas kita. Dan untuk video ini saya ingin membincangkan satu topik yang boleh saya kata agak menarik, iaitu apabila kita sudah belajar gitar ni, satu faktor yang kita sudah perlu ambil kira mulai sekarang ialah sekiranya kita ingin membeli gitar apa yang sesuai untuk kita, terutamanya untuk orang yang baru belajar. Dan kita ambil kira dari beberapa banyak faktor lah yang kita tu untuk mudah untuk digunakan dan juga mampu milik lah. Jadi untuk video kali ini saya ada membuat satu senarai lah, iaitu 10 gitar terbaik yang berharga RM1,000 ke bawah. Jadi gitar ini gitar yang mampu milik, yang sesuai untuk orang yang baru belajar, beginner ataupun panggil pemula, dan juga sesuai juga untuk orang yang berpengalaman sebagai gitar untuk praktis, dan juga untuk gitar kedua untuk backup jika mereka yang biasa guna untuk persembahan. Jadi ingin saya beritahu, ini adalah pendapat peribadi saya sendiri melalui pengalaman dan juga pengamatan dan juga pembacaan. Okey, sebelum saya teruskan dengan 10 jenis gitar ni, saya ingin jelaskan sedikit kriteria yang saya ambil. Yang pertama, gitar mestilah asli dengan spesifikasi oleh syarikat pengeluar. Gitar asli, bukan gitar ciplak, bukan gitar palsu. Untuk harga RM1,000, gitar asli dengan dia spesifikasi dibuat oleh syarikat pengeluar. Okey, jadi walaupun gitar ni kemudiannya dibuat atau di luar daripada negara pengeluar, contohnya kalau pengeluar ni mungkin di syarikat gitar di US ataupun di Jepun ataupun di Europe, Belgium ke, misalnya Belgium atau Jerman, tetapi dia dibuat di negara yang lain, iaitu pengeluar yang dilantik lah, yang berlesen Original Equipment Manufacturer, OEM. Jadi yang penting mesti gitar spesifikasi itu dibuat oleh syarikat pengeluar. Itu satu. Jadi kalau gitar yang sekarang kita orang kata gitar OEM, maksudnya saya sebuah syarikat ditempah lah. Macam saya, kalau saya buat syarikat Azwat lah kat Malaysia, SSM, lepas tu saya pergikan Alibaba, saya cari pengeluar yang belah OEM, ikut 99% spesifikasi gitar Gibson, lepas tu tak nama saya. Jadi itu tak termasuk dalam kategori ni. Ini untuk gitar yang spek memang dibeli oleh syarikat pengeluar gitar itu sendiri. Itu nombor satu. Dan untuk nombor dua, macamnya harga di antara 500 hingga ke 1000. Jadi itu dalam lingkungan yang selamat, lingkungan yang logikal untuk mendapat gitar yang cukup baik, gitar mampu milik. Selalunya lah gitar-gitar yang ni akan mengikuti akan lazimnya mengikuti tiga style, tiga design yang utama, iaitu design Gibson Les Paul, Fender Stratocaster dan juga Fender Telecaster. Ini memang tiga design yang sering kali ditiru oleh syarikat lain. Jadi pada satu ketika dulu dalam 70-an, sewaktu Jepun giat mengeluarkan gitar-gitar, memang mereka tiru bulat-bulat gitar Gibson, gitar Fender. Dia tiru dia jual dengan harga murah dan ada kalanya lebih berkualiti. Itu memang sifat orang Jepun lah. Dia tiru, dia akan buat sendiri, dia buat lebih baik. Itu memang sifat Jepun, sama macam kereta. Toyota tiru Chevrolet, dia keluarkan Toyota sampai setanding dan lebih baik. Dan ini berlaku pada zaman 70-an dulu, di mana gitar contohnya macam syarikat Ibanez kan, dia ada kilang dia ada satu kilang kat Jepun tu, Fuji ke apa kan. Jadi memang kualiti dia bagus. Sampai inilah zaman dia panggil Japanese lawsuit era, di mana banyak syarikat-syarikat gitar disaman. Sebab tu banyak model yang kita panggil, antara yang selalu ditiru ialah Fender Stratocaster. Sebab tu yang gitar-gitar yang ditiru, macam tiru bentuk Stratocaster, kita panggil Super Strat. Contoh macam Ibanez ni lah. Jadi apa yang berlaku, sebab disaman, kebanyakannya mereka akan mengubah headstock. Sebab tu dia tak sama macam Fender.
Yang boleh serupa, yang sebenarnya dia punya anak syarikat lah. Kalau Fender yang serupa mesti Squier je lah. Kalau yang serupa macam Gibson hanya Epiphone je lah, sebab dia anak syarikat kan. Okey, lagi satu itu nombor 3. Nombor 4, playability. Jadi playability ni maksudnya mudah dimain lah. Jadi kita kena ambil kira sekurang-kurangnya ada standard yang minimum, ataupun orang kata paling kurang lah standard pelajar lah, student grade lah, student level. Kalau orang belajar gitar tu boleh gunakan untuk pembelajaran. Playability. Kelima ialah kualiti bahan mentah, terutamanya tone wood dan juga neck fretwood. Jadi selalunya tone wood yang selalu diguna untuk kategori gitar mampu milih ni, kayu dia basswood, poplar, agatis, kadang-kadang ada meranti pun ada. Meranti, ada gitar yang pakai gitar meranti, nanti saya cerita, memang tersenarai pun. Dan yalah, itu yang biasalah, contohlah. Nombor 6 ialah jenis dan juga kualiti dia punya bridge. Mungkin dia tidak akan gunakan Florus, jadi selalunya pakai fix bridge. Itu pun satu faktor lah, bridge yang elok. Yang penting juga dia punya pickup, ada humbucker single-single, humbucker single-single, ada single. Macam ni ialah humbucker single humbucker. Ni 8 ialah call negara pembuat tu, syarikat OEM tu sendiri, sama ada kebanyakan kita mahu pemilik ni kerana kos dia rendah, ada kerana dia di outsourcing oleh kilang pembuat yang di luar, daripada negara luar. Jadi selalunya Korea, Taiwan, China, Vietnam atau Indonesia. Jadi benda ni bukannya orang kata sains yang tepat, tetapi melalui pengalaman dan apa yang ulasan kritikan dan juga jenis kayu tu. Ada orang mungkin lebih suka mungkin kalau gitar tu dibuat di Korea ataupun dibuat di Indonesia berbanding dengan yang banyak sangat buat di China. Itu satu contoh. Dan ialah kriteria yang saya ambil ialah kesesuaian dan versatility. Kesesuaian gitar tu untuk bermain dengan muzik, dengan genre muzik yang sesuai. Ada genre muzik tu yang sesuai untuk muzik rock dan heavy metal, ada yang lebih sesuai untuk yang contemporary, tidak boleh macam bunyinya tidak cukup keras. Itu satu faktor. Lepas tu lagi tadi ke-9, yang ke-10, gitar tu sudah sedia digunakan. Jadi kalau kita beli gitar ni mampu milik, tapi dia hanya bagus bila kita tukar pickup, itu tak boleh diambil kira lah, sebab bila kita you modding kan, ubah suai, you tukar pickup, tu dah kira tambah kos, jadi tak tepat, tidak mendapati tujuan saya punya senarai. Macamnya kalau kebanyakan orang beli gitar, dia tukar pickup, dah tambah lagi berapa ratus, jadi sudah 1000 lebih. Jadi tidak bolehlah dibandingkan, digunakan alasan ni patut tinggi sebab nanti kita tukar dia jadi gitar pemilik, sebab kita beri tukar jadi bagus. Jadi tidak boleh ambil kira. Ambil kira juga kritikan yang profesional, daripada bahan saya daripada internet. Dan paling tidak pun, itu satu, kritikan daripada profesional, paling tidak pun saya masih akan ambil kira reputasi jenama itu sendiri. Reputasi ni dibina atas kejayaan-kejayaan sebelum ini. Jadi kalau selama ni memang selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, sampai berpuluh tahun dikenali, jenama itu dikenali menghasilkan kualiti yang cukup baik, diberikan reputasi yang bagus, ia satu faktor, walaupun mungkin faktor yang dia sangat subjektif dan dia mungkin bukan faktor yang paling kuat, tapi ia tetap satu faktor yang saya mikir juga. Sekarang saya teruskan dengan senarai 10 gitar elektrik terbaik yang boleh dimiliki bawah harga RM1,000. Gitar yang pertama, gitar nombor 10 ialah sekarang sedang popular, iaitu gitar Harley Benton. Sudah popular dan sudah ada pembekal. Kalau kita tengok di internet sudah ada pembekal gitar ni, Harley Benton. Harley Benton ni ialah sebenarnya dia adalah in-house brand. Dia adalah jenama kedai muzik, gedung muzik yang terbesar di Eropah. Dia syarikat dia adalah Thomann. Dia berpusat di Jerman. Jadi nampak beberapa tahun ni mungkin dia punya bisnes yang agak agresif lah. Banyak gitar dalam kategori yang mampu milik ni memang sudah boleh dijual, dan sudah banyak orang kata ulasan yang boleh kata okey juga lah.
yang menyebabkan saya pun ada peluang pernah dengar dan tengok sikit sumber-sumber di internet. Jadi saya rasa layak untuk letak di tempat 10. Harley Benton ini lebih kurang juga macam memang orang kata biasalah gitar syarikat baru, dia memang ada gitar yang mengambil meniru design Gibson Les Paul, meniru design Fender Stratocaster, meniru design Fender Telecaster, tapi cuma dia panggil nama lain lah. Tapi kita faham maksud dia. Kalau Harley Benton Classic Series, tu memang dia ada tiru Gibson, dia ada tiru gaya Les Paul. Kalau ST Series, dia memang nak tiru Stratocaster. Kalau TE Series memang nak tiru Telecaster. Jadi kalau sekali pandang memang serupa, tetapi memang untuk mengelakkan disaman, memang mereka tukar headstock. Jadi saya nampak Harley Benton ni memang kalau luaran memang cantik lah, memang design dia, tulisan dia cantik, logo dia pun cantik, Harley Benton. Jadi harga pun mampu milik. Cuma kat Malaysia ni pun ada pembekal, dan saya rasa kalau siapa yang ada bajet mau mencuba, saya rasa perlu diberi peluang lah gitar ni Harley Benton. Dan banyak ulasan yang okey lah. Jadi untuk kita mampu milik di bawah harga 1,000. Jadi untuk pilihan saya letak di nombor 10. Untuk gitar pilihan nombor 9, ini memang wajarlah diletaknya, iaitu chord. Mungkin ramai dah nampak dah gitar chord, memang dah ramai. Gitar chord ni memang mereka adalah syarikat pengeluar OEM untuk jenama yang besar, Gibson, Fender, Yamaha, adalah berapa lagi, PV. Kita outsourcing Korea antara negara yang sudah mula jadi OEM selain daripada China. Sebelum tu memang banyak di Jepun, tapi Jepun pun sudah kos makin tinggi, jadi pembuatan kita sudah beralih di Korea dan di China. Kalau di Korea selain daripada chord ialah kilang Samick, mungkin pernah dengar Samick. Jadi untuk gitar chord ni memang ada dari semua peringkat, tetapi untuk kategori untuk harga 1,000 ke bawah, memang yang popular gitar chord G series dan juga X series. G series macam G100 saya pernah pakai, memang memuaskan hati lah. Jadi memang boleh jadi satu pilihan yang bagus lah. Jadi saya letak chord di nombor 9. Okey. Untuk pilihan saya nombor 8, ini ini ialah jenama yang mungkin orang lama kenal, iaitu PV. Cuma sekarang ni PV ni ialah syarikat pengeluar amplifier dan juga gitar. Walaupun dia Harley PV, dia memang berasal daripada US. Memang satu ketika dulu memang kira legenda jugalah, setanding dengan Gibson dan Fender. Jadi PV ni sekarang ni model yang sekarang ni ada banyak model. Mereka pernah top masa 80-an apabila mereka dapat endorse iaitu Eddie Van Halen. Jadi ada gitar Eddie Van Halen dengan PV, endorse dengan PV. Jadi ketika itu memang popular, sehinggalah pada satu ketika Eddie Van Halen sendiri tamatkan kerjasama dengan PV, jadi muncullah gitar PV, gitar EVH. Jadi dan dalam beberapa tahun yang lepas lah, 5 ke 6 tahun lepas, PV ni terlibat dengan kontroversi lah, di mana mereka telah menutup paling kurang dua kilang gitar dia. Dan masa dia tutup kilang gitar tu pun memang kerana kerugian lah, mendapat saingan yang kuat daripada gitar-gitar yang dibuat, gitar-gitar yang lebih murah yang dibuat di China, di Korea masa ketika tu. Jadi PV pun terpaksa tutup, dan masa tu pun memang ada satu lelongan besar-besar lah gitar apa semua. Jadi tapi syarikat ni masih surviving, dan saya percaya amplifier masih ada, gitar pun masih ada lagi, tapi tinggal 2 collection saja. Dia cuma ada gitar yang high end iaitu PV HP2, iaitu ialah Harley PV lah, dia punya boss. Dan PV yang untuk kategori ni ialah PV Raptor Plus. Jadi kali terakhir saya pernah jumpa pegang main PV ialah dalam berapa tahun 2 atau 3 tahun lepas, di sebuah studio jamming di kawasan Bangi. Saya tengok studio mana ada PV.
Jadi PV ni memang kualiti dia memang boleh memuaskan hati. Dan kalau nak cari kat Malaysia setakat ni memang sukar lah, saya tak pasti ada pengedar, tetapi PV memang banyak ada di Indonesia. Sama ada ni daripada stok yang lama dulu, yang masa lelongan besar-besaran 5 tahun lepas, ataupun keluaran yang baru, tapi PV masih mengeluarkan gitar lagi. Jadi saya cuba cari maklumat, tak apa pasti. Saya rasa lah, saya yakin kerana mudahnya terdapat di Indonesia, saya percaya kilang di Indonesia mengeluarkan Raptor Plus. Jadi memang bunyi dia okey. Bagi saya masih lebih baik daripada Korg dan juga Harley Benton. Jadi saya letak di pilihan nombor 8. Pilihan saya yang nombor 7. Okey, untuk pilihan saya nombor 7 ialah gitar Schecter SGR. Schecter SGR Schecter SGR ni memang sub label kepada jenama sub label kepada gitar Schecter. Gitar Schecter ni memang gitar yang dibuat di US. Memang gitar yang berkualiti tinggi dan boleh kata kategori yang mahal juga, Gibson macam Vincent dan Fender juga, dan seringkali dimainkan oleh untuk muzik yang keras sikit lah, rock dan heavy metal. Dan banyak yang pakai Schecter pun memang banyak band-band yang lebih keras, rock dan heavy metal. Jadi Schecter ni asalnya ialah macam zaman masa di awal 90-an tu, macam syarikat gitar yang kecil-kecilan yang orang panggil custom shop. Dia buat gitar je, nama dia sendiri, dia ambil lah spek-spek apa semua, memang dia punya sendirilah idea. Memang masa tu dibuat di US, saya tak pasti, saya rasa California. Jadi baru dalam beberapa tahun kebelakang ni, Schecter tiba-tiba mengeluarkan model keluaran untuk pasaran bajet lah, pasaran mampu milik ni, tapi digelar SGR lah, kenal dengan nama dia, Schecter Guitar Research. Jadi SGR yang dalam lingkungan 1000 ni yang saya jumpa ialah C1, C-1, dan kalau mereka yang suka 7 tali ada C-7, dan mungkin juga you boleh masih jumpa iaitu S1. Jadi saya pernah dengar orang main Schecter yang C1, muzik memang sedap, cuma di muzik keras. Jadi saya rasa untuk pandangan saya letak Schecter di nombor 7. Untuk gitar di nombor 6, ni memang tak perlu dipertikaikan lagi, iaitu gitar Epiphone. Jadi sebenarnya yang kita ramai tahu, Epiphone ialah syarikat yang gitar yang lain yang telah diambil alih oleh Gibson, dan akhirnya jadi sub label yang mengeluarkan gitar-gitar Epiphone yang bajet. Dan kebanyakannya memang untuk menghasilkan versi bajet koleksi Gibson yang popular. Epiphone ni banyak yang bagus gitar Epiphone ni. Dia harga dia nak dapat yang harga 1000 ke bawah ni, dia just okey lah. Sebab yang betul-betul bagus Epiphone ni you kena tambah duit sikit lah. Nak dapat yang bawah 1000 kat Malaysia ni, you dapat yang kategori minimum je lah. Sebab tu Epiphone ni saya letak di nombor 6. Untuk kelima, ini memang popular lah, ramai pakai, saya pun pernah pakai, iaitu gitar Squier. Squier ialah, kita tahu, syarikat label yang diwujudkan oleh Fender. Dia bukan macam Gibson, dia ambil alih syarikat lain Epiphone, lepas tu dia tukar jadi anak, jadi untuk dia punya gitar-gitar yang murah. Yang Squier ni diwujudkan oleh Fender sendiri dengan untuk gitar-gitar yang di outsource lah, untuk kilang-kilang di China, di Taiwan, di China dan juga di Indonesia. Jadi Squier yang murah di bawah harga 1000 ni ialah series Affinity dan juga Bullet series. Bullet series dia bentuk dia ada tulah sikit macam bullet kan, dia agak macam comel sikit lah untuk Bullet series. Tapi yang banyak orang suka ialah Affinity. Ada Affinity Stratocaster, ada Affinity Telecaster. Jadi kalau untuk nak dapat rasa macam hampir-hampir seperti gitar Fender Telecaster ataupun Stratocaster, boleh beli gitar Squier. Cuma benda ni, Squier ni banyak pilihan juga lah. Dalam lingkungan yang 1000 pun ada, ialah Affinity dengan juga Bullet series. Tapi bagi saya Squier yang bagus, harga dia lebih daripada 1000. Contohnya Squier Classic Vibe 50s, Classic Vibe 60s, Classic Vibe 70s, itu memang ada lebih sikit. Sometimes ada kalanya orang kata macam hampir menyaingi koleksi Fender sendiri. Itu Squier nombor 5. Dan nombor 4 ialah Jackson, syarikat yang sudah diambil alih oleh Fender.
Fender memang keluarga syarikat gitar yang maju lah, termasuk Squier. Fender adalah pengeluar gitar terbesar di dunia. Itu satu fakta. Dan akhirnya sampai dia boleh beli syarikat lain, syarikat kecil kat US, Jackson. Dan bila Dato' over Jackson memang gitar yang macam, dia bukan macam Schecter jugalah. Dia banyak gitar yang rock, desainnya memang very radical, tajam-tajam semua. Jadi Jackson ada siri dia yang murah, Jackson JS series dinky lah. Ada siri J1X, 10 lah kot, J1X, J11, J12, J22. Jadi saya pernah nampak, saya pernah dengar Jackson dinky memang sedap lah, terutamanya untuk gitar rock dan heavy metal. Itu Jackson. Untuk nombor 3, gitar yang bagus ialah gitar yang legend, yang lama lah, popular satu kategori Japanese legend, iaitu gitar Aria. Saya pernah dengar, saya pernah main satu ketika dulu gitar Aria daripada Jepun. Tapi untuk gitar yang kategori ini, saya yakin memang ialah dikeluarkan oleh sama ada China ataupun di Indonesia lah. Kita kena kaji lagi lebih detail lah. Jadi memang ada koleksi yang dalam 1,000 dan ada dijual di Malaysia, dan dia pun baru saja 2 tahun ke baru-baru ni, setahun atau 2 tahun lepas, dilancarkan secara besar-besaran di Indonesia. Rumah pemilik adalah Aria STG series. Dan kalau kita bernasib baik, mungkin ada Max series yang bawah RM1,000. Jadi Aria ni dia lama tau, sejak selepas macam dalam 50-an dulu, dia berkait rapat dengan satu syarikat kilang Jepun lah, Matsumoto ni pula anak syarikat mesin jahit singa dulu. Jadi Matsumoto ni memang antara pengeluar gitar Aria yang berkualiti masa dulu, memang dapat jual seluruh negara. Jadi cuma bila mesin jahit singa tu ialah syarikat induk kepada Matsumoto, sudah kurang, sudah boleh kata bungkus. Matsumoto pun anak syarikat pun tak apa khabar, dia pun bungkus. Aria masih survive lagi, dia pergilah ke kilang lain. Tapi Aria satu ketika pun dia macam jatuh juga, macam walaupun dia pernah standing Gibson dengan Fender, dia macam PV juga. Dia jatuh sikit, orang 80 pernah kenal. Dan salah seorang yang terkenal memakai gitar Aria ialah Cliff Burton, Metallica tu, bassist asal Metallica, memakai gitar bass Aria. Jadi sekarang Aria dah ada balik, kat Malaysia pun ada keluar balik, Indonesia dilancarkan besar-besaran. Memang bunyi dia memang sedap, dan Aria memang ada sedikit macam bentuk macam panggil macam bentuk macam Stratocaster lah, ni yang dipanggil gitar Super Strat. Jadi memang saya yakin memang dengan harga dia, memang saya pernah dengar, memang sedap. Dan dia memang bunyi legend tu memang kita ada, memang sedap, setanding dengan, bukan setanding dengan Squier dan FE pun. Aria sebenarnya dia setanding dengan Fender dan Gibson. Jadi dia ada yang model yang kecil, dia kena nama Aria juga, iaitu Aria STG tadi. Dan gitar yang nombor 2 ialah Ibanez Geo. Jadi memang sejak ini adalah Ibanez Geo. Saya beli daripada dia punya starter pack, jump start pack dia, Ibanez Geo GRX Black Knight dah. Ini pun dah tak ada lah model, dia sentiasa dimajukan. Ibanez Geo memang berbanding dengan Squier dan juga Epiphone lah. Ibanez Geo anak sub label kepada syarikat Gergasi Besar, tapi dia punya kualiti tu ada masih boleh hampirlah menyamai gitar-gitar yang lebih mahal. Ini Geo yang, jadi ada banyak Geo yang GRX series atau GRG series yang dah bawah harga 1,000. Kalau you tambah dia sikit, you dapat yang Geo yang lebih baik. Jadi dia luas, dia bukan sekadar 1,000. Dia macam Squier juga, ada range dia yang lebih mahal sikit, sama dengan macam Epiphone, ada yang satu. Tapi Geo, bagi saya Geo yang paling murah pun masih ada sedap dia je. Tapi dan dia punya Geo ni pun mudah untuk upgrade lah, boleh tukar pickup, boleh tukar bridge apa semua. Tetapi macam saya cakap tadi, tidak boleh diambil kira lah untuk kita punya pilihan dari senarai hari ni. Kita nak yang boleh terus guna, kita tak boleh kata Geo lepas tu kita tukar apa semua jadi sedap, jadi kita mobil yang terbaik, tidak boleh macam tu. Jadi ni tahun 2009, so dah lebih 10 tahun. Saya dengar di Geo baru pun saya ada test
dengan orang pun banyak pakai gitar Geo baru, masih lagi bertahan sebagai satu pilihan yang bagus lah, pilihan yang bijak lah untuk kategori gitar rated bawah RM1,000. Okey, jadi gitar siapa yang saya letak nombor 1? Okey, sebelum saya sebut gitar pilihan saya nombor 1 sebagai gitar terbaik, gitar rated terbaik untuk harga bawah RM1,000, saya akan sebutlah ada gitar yang saya perlu sebut yang memenuhi kriteria yang saya cakap awal-awal tadi, tapi cuma saya tak dapat nak letak ke di dalam 10 teratas. Gitar yang salah satunya ialah gitar Stag. Okey, Stag ni ialah syarikat Belgium. Walaupun syarikat Belgium dia pun baru, macam hujung 90-an dia baru ada. Dia bukan syarikat gitar semata-mata, dia adalah syarikat muzik. Dia keluarkan alat muzik, drum pun ada, aksesori pun ada, I think flute pun ada, dan gitar pun adalah salah satu keluaran dia lah. Dan sebenarnya dia pun, Stag ni pun dia pun lebih kurang macam Harley Benton kan? Dari segi gitar dia macam sekumpulan pada orang yang baru belajar gitar dan juga intermediate. Jadi Stag ni walaupun dia Belgium, dia kilang di luar, saya rasa di China, dia made in China, tapi tak pastilah, kadang mereka ni model ada China dan mungkin juga ada di Indonesia. Jadi Stag ni saya tak pernah pegang, minta maaf, saya tidak pernah pegang, saya tak pernah dengar depan mata, jadi saya nak ambil kira agak sukar. Saya cuma tengok kat video kat internet saja. Saya rasa agak boleh kata memang bagus, ada minimum standard dia, cuma tak ada apa yang nak menarik, yang membuatkan dia lebih daripada orang lain, melainkan dia mungkin harga mampu milik, dan sekiranya kamu tak nak jenama yang dah sedia ada, jika you tak nak Squire, jika you tak nak Ibanez, you tak nak Epiphone, you nak cuba Stag, you nak cuba gitar Belgium, memang gitar Belgium lah, design masih Belgium, dan dia pun sama jugalah macam Harley Benton, dia banyak tiru Les Paul, tiru Stratocaster, Telecaster. Jadi beza dia memang dekat sini je lah, cuma beza dia sikit-sikit dekat sini. Okey, itu Stag, dan memang Stag sudah ada dijual di Malaysia. Tak perlu cari macam PV tu. PV je dalam senarai saya, PV je memang saya tak jumpa pengedar di Malaysia tu, kena cari di Indonesia ada. Itu saya dah pasti sama ada PV tadi, lambakan yang lelong besar-besaran itu, ataupun ada pengedar. Itu masih dalam pencarian. Kalau saya pergi ke Jakarta lagi sekali, mungkin saya cari gitar PV lah, ataupun gitar Aria. Memang kilang dekat sana. Kalau kilang dekat sana, mestilah adalah yang dapat dijual di pasar tempatan kan. Dan di negara yang sangat musical, sangat mementingkan seni, memang patutnya boleh ada. Okey, berhenti celutik kat situ. Okey, lagi satu jenama ialah Bacchus. I think Bacchus anak syarikat Devizer. Devizer ialah satu jenama gitar yang popular di Jepun. Boleh kata dia setanding dengan Ibanez jugalah. Tapi dia kat Malaysia ni tak banyak nak saya nampak. Dia betul popular di Jepun. Devizer Jepun, negara yang betul juga musical sebenarnya kat Indonesia, dan Jepun lebih banyak ada duit. Jadi Bacchus ni ialah handmade gitar. Memang dia macam production dia sangat limited. Memang maksudnya handmade, bukan production line. Maksudnya memang kualiti dia lebih. Sebab tu Bacchus sebenarnya gitar yang mahal. Bacchus handmade gitar memang gitar yang mahal. Jadi cuma baru-baru ni saya perasan Bacchus sudah keluarkan siri dia, iaitu Bacchus Universe. Dan Bacchus Universe ni samalah, cara yang sama, iaitu gitar-gitar untuk market yang bajet, mampu milik, dan kilang memang tidak mungkin di Jepun. Bacchus memang yang homemade memang di Jepun. Saya pasti mungkin di Indonesia atau di China. Jadi, dan ada dijual di Malaysia. Harga pun memang memilih bawah RM1,000, memang banyak, memang ada Bacchus Universe. Hanya Bacchus Universe series sahaja yang bawah harga RM1,000. Yang lain memang lebih mahal. Malah mungkin lebih mahal daripada Fender dan Gibson, sebab dia apa yang Bacchus yang dikenali ialah handmade gitar. Okey, jadi itu gitar. Jadi jenama Stag dan Bacchus bagi saya kita perlu bagi sebutan kehormat lah, ataupun honorable mention. Jadi gitar nombor 1 siapa? Okey, ini mungkin kontroversi, dan jadi kita harap sama-sama berlapang dada lah. Ada agak fakta, dia menepati kriteria yang saya senaraikan tadi. Jadi nombor 1 bagi saya gitar terbaik di bawah RM1,000
ialah gitar Yamaha Pacifica. Yamaha Pacifica PA 012. Ini saja, hanya satu model saja, Yamaha Pacifica PAC ke PA 012. Ini saja, dan dia sudah sudah sampai maksimum hampir 1,000. Setakat yang saya periksa tadi, harga Yamaha Pacifica 012 PAC 012 ialah 980 lebih. Jadi saya rasa dalam beberapa tahun lagi Yamaha bukan lagi kita boleh anggap sebagai mampu milik, kerana sudah membayar harga 1,000. Dan sebenarnya kalau kita tambah berapa ratus, you dapat Yamaha yang sangat lagi bagus. Sangkut Yamaha PAC lah, Yamaha Pacifica PAC 112, sama ada 112J, 112V. Dia ada beza di sikit-sikit, yang beza pickup. Tapi Yamaha 012 body dia punya tone wood ialah agatis, timber agatis. Manakala Yamaha yang lain semua, Yamaha Pacifica yang lain ke atas adalah alder. Jadi tone wood yang sangat bagus, alder. Bercakap sikit pasal tone wood ni, kebanyakan gitar-gitar yang tadi pun saya tak lupa nak cakap, sebenarnya gitar yang murah ni, kalau paling bagus pun mungkin dia lah, perbezaan pendapat lah, basswood dan yang biasa kita jumpa poplar. Manakala chord tadi, chord ialah chord kilang Indonesia, chord pakai kayu meranti. Memang dia tulis meranti. Kalau ada nama lain, ni di barat dipanggil Philippine mahogany, sebab dia kata ada ciri-ciri yang sama seperti mahogany tapi bukan mahogany. Tidak semahal mahogany, tidak sebaik mahogany, tapi hampir mahogany. Jadi chord G series dengan X series tadi pakai kayu meranti. Chord tadi nombor 9 dan kebanyakan yang lain banyak poplar lah, Ibanez Geo poplar, dan Yamaha tadi agatis, dan Harley Benton basswood, antara kayu yang bagus lah, dan yang lain-lain semua banyak basswood. Aria basswood, Squire pun banyak, Squire basswood, Epiphone pun banyak, ada yang basswood, ada yang poplar. Jadi ini perbezaan pendapat lah. Cuma macam ni, ini poplar, dia mungkin berat sedikit daripada basswood. Kadang-kadang poplar ni ada yang kata tone dia lebih sedap daripada basswood, tapi dalam lingkungan ni, lingkungan gitar mampu milik ni, bawah 1,000 ni, harap nasib je lah nak dapat alder. Okey, jadi sekian itu sajalah 10 pilihan saya, 10 pilihan gitar tadi. Sebarang komen, sebarang pandangan terhadap senarai yang saya berikan, terutamanya pada mereka yang memiliki gitar-gitar yang saya sebut, dan sekiranya sama ada setuju ataupun ingin rasa perlu carta senarai itu perlu berubah, saya boleh terima, sebab bagi saya 10 pilihan ni adalah pilihan yang memang pilihan yang selamat lah. Pilihan yang selamat untuk pilihan yang bagus. Antara 10 ni dia dah kira satu league lah, dia kira satu liga, macam football league, tukar-tukar je, lebih kurang je. Ni cuma yang membezakannya mungkin pilihan dan cita rasa peribadi lah. Jadi saya jemput untuk memberikan komen, terutamanya mereka yang ada gitar ni, dan sekiranya ada cadangan yang lain pada gitar lain. Tadi saya ada sebut honorable mention, saya ada sebut Stag, saya ada sebut Bacchus Universe Series. Jadi kita jemput untuk berbincang di ruang komen, kita berbincang secara sihat. Benda ni kita sama-sama bertukar pandangan untuk minat yang sama, gitar, dan sama-sama kita berkongsi ilmu, maklumat, dan kita meluahkan pandangan masing-masing. Jadi saya harap pilihan saya dapat membantulah untuk mereka yang belum baru nak beli gitar untuk memilih gitar daripada senarai bagi saya yakinlah salah satu gitar daripada 10 pilihan saya ni adalah satu pilihan yang cukup baik lah. Okey,